العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Bahagia kursi surau Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita keizinan, peluang untuk kita bersama-sama menghadapi bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan, bulan yang Allah SWT memfardukan puasa kepada kita. Ramadan, bulan yang mana Allah SWT telah menurunkan Al-Quran. Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Ramadan, bulan yang mana Allah SWT memberikan peluang kepada umat Islam untuk melipat gandakan amalan. Bulan Ramadan yang mana setiap amalan kita yang sunat diberi pahala seperti mana amalan wajib. Bulan Ramadan yang mana banyak ganjaran istimewa yang Allah SWT telah sediakan kepada kita. Jadi Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur kepada Allah SWT memberikan kita keizinan untuk bulan Ramadan tahun ini. Ada di kalangan kita yang tahun lepas ada bersama-sama dengan kita, tapi tahun ini tak ada, tidak berpeluang untuk bersama-sama dengan kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Jadi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT yang memberikan kita keizinan pada Ramadan kali ini. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang banyak mengajar kita tentang Allah, yang telah mengajarkan kita tentang Islam, yang telah berbakti kepada kita sepanjang hidup kita. Dengan budi bakti Nabi SAW, kita akan berjaya menyelamatkan diri kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Puasa yang diwajibkan itu adalah beberapa hari yang tertentu. Maka siapa di antara kamu yang sakit ataupun dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang yang tidak berdaya berpuasa karena tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka siapa yang dengan sukarela memberi fidyah, maka itu adalah satu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah, kalau kamu mengetahui. Bulan Ramadan yang pada diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Dan siapa yang sakit ataupun dalam musafir, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, supaya kamu bersyukur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Tadi saya baca sampai 185. Di 183 hingga 187 ni, Surah Al-Baqarah merupakan ayat yang khusus berkenaan dengan puasa, yang khusus tentang bulan Ramadan, yang mana kita diwajibkan berpuasa kepada. Allah SWT memulakan dengan kalimah nida, kalimah seruan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Suatu kalimah yang mana ayat ni Allah nak tarik perhatian. Macam kita tu sada lepak-lepak tepi-tepi jalan kan. Ustaz, mana ustaz ni terasa diri dia dipanggil, ataupun dia biasa jadi tok imam surau masjid. Tok imam, dia tu bawa kereta, bawa motor, panggil tok imam. Siapa dia panggil? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hati mana yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merasa terpanggil bahawa dirinya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada orang-orang yang beriman. Kita, orang yang beriman, orang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan rasa terpanggil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu memanggil aku. Allah Subhanahu Wa Taala ni ada benda, ada surat, ada risalah yang disampaikan. Apa dia? Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Dalam hukum-hukum ataupun perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni tak banyak ayat-ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Contoh solat. Solat Allah SWT kata wa aqimus solat. Zakat Allah SWT kata wa atuz zakat. Jadi dia antara keistimewaan puasa bulan Ramadan ni, Allah SWT panggil, Allah SWT menyahut kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Haji, Allah SWT kata wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Biasa-biasa aja. Wa aqimus shalah wa atuz zakat,
tiada ada kalimah ni apa? Ya ayyuhallazina di situ. Walaupun ada sana ada beberapa ayat-ayat lain yang juga ada. Contohnya ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan mendekati solat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah SWT berkenaan dengan pengharaman haram. Jadi satu perintah yang istimewa kepada kita orang-orang yang beriman, kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat iman, kita sebut kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya dengan perkataan semata-mata. Bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak hanya cukup dengan kata-kata semata-mata, tetapi hakikat iman itu perlulah dibuktikan dengan amalan kita. Antara amalan tanda kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah berpuasa pada bulan Ramadan. Tanda kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa. Allah SWT berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan mereka itu berkata, aku beriman, sedangkan mereka itu tidak diuji. Jadi tanda kita beriman dengan Allah SWT ni, Allah SWT nak tahu kita ni beriman ke tidak beriman, antara tes ujian Allah SWT ialah dengan berpuasa pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi ujian demi ujian yang Allah SWT berikan kepada kita. Tiap tahun Allah SWT uji dengan puasa, dan tidak semua orang melepasi, lulus ujian tersebut. Tak semua orang boleh berpuasa, senang berpuasa. Jadi alhamdulillah Allah SWT beri kita peluang pada bulan Ramadan tahun ni. Jadi kita ambil peluang ini untuk menambah, melipat gandakan amalan kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kutiba alaikumus siyam, telah ditulis, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kutiba, kalimah kutiba ni asal daripada perkataan telah tertulis, telah termaktub. Jadi Allah SWT telah memfardukan puasa kepada kita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Dalam Al-Quran, tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah, ada banyak perkataan yang digunakan kalimah yang lebih kuasa. Antaranya Allah SWT firman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang ada satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman. Ada perkataan kitaban mawquta, perkataan yang sama yang digunakan kutiba. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu menjalankan hukum qisas dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh. Dalam hukuman jinayah syariah, Allah SWT menggunakan perkataan yang sama. Mana kewajipan pun sama juga untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Tanda orang itu beriman dengan Allah ialah dia melaksanakan perintah Allah SWT. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan ke atas kamu hukum qisas. Bunuh balas bunuh. Juga ada merupakan perintah
Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kamu diwajibkan apabila seseorang daripada kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban kata orang yang bertakwa. Nak cerita bahawa kalimah kutiba juga ada digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam hukum-hukum yang lain. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan ke atas kamu berperang. Juga menggunakan kalimah kutiba. Hukum yang sama, kewajiban yang sama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita sebagai orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada banyak tanda-tanda kita ini sebagai orang yang beriman yang kita perlu laksanakan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. Jadi Allah SWT nak cerita kepada kita, orang-orang yang beriman, bahawa puasa ni, kewajipan berpuasa ni bukan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi kepada umat-umat sebelum daripada kita. Contoh kepada Nabi Ismail alaihissalam, wa kana ya'muru ahlahu bis-salah wal zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan adalah ia menyuruh keluarganya menjaga sembahyang dan memberi zakat, dan ia pula ada orang yang diredai di sisi Tuhan. Nabi Musa, Nabi Harun, wa auhayna ila Musa wa akhi an tabawwa liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Jadi ayat-ayat, banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa umat-umat terdahulu juga melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sembahyang, puasa, zakat, haji, dan ia adalah merupakan syariat yang ditentukan oleh Allah SWT dan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah, dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, marilah kita sama-sama mengambil peluang untuk kita menambah amalan kita. Puasa kita, buatlah puasa yang terbaik. Bukan hanya puasa sekadar menahan rasa lapar dan dahaga semata-mata. Nabi SAW kata, kam min sa'imin wa laysa lahu minas siyami illa ju'i wal atash. Berapa ramai manusia yang orang-orang yang berpuasa ni, tidak ada puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Jadi kita nak sampai kepada darjat takwa, kita buatlah puasa kita yang terbaik. Macam mana nak dapat puasa yang terbaik? Kena belajar, tahu macam mana tata cara yang berpuasa yang baik untuk meningkatkan amalan kita. Okay, dalam sesi tazkirah yang ringkas ni, terlalu banyaklah perkara yang kita nak sampaikan, tetapi insya-Allah moga-moga dengan penyampaian tazkirah yang sedikit ni, tiap-tiap malam ada tazkirah kan, tiap-tiap malam ustaz ataupun kuliah yang berlainan, bertazkirah berlainan atau berkongsi dengan kita bagaimanakah cara kita untuk mendapat puasa yang terbaik, supaya kita dapat mencapai darjat takwa, la'allakum tattaqun. Kalau nak hurai perkataan takwa ni pun
boleh makan masa 2-3 jam. Kalimah taqwa ni pun banyak dia punya pecahan-pecahan dia, huraian-huraian dia kan. Yang kita sampaikan pada malam ni merupakan secebis daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kongsikan sama-sama untuk menjadi tazkirah pada diri ini dan juga kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimahumullah. Sedikit perkongsian. Ada seorang doktor, dia buat kajian berkenaan dengan orang yang berpuasa. Dia ambil 2-3 orang. Saya baca dalam buku ni, puasa terapi dalam ibadah. Dia ambil 2-3 orang. Lepas tu doktor ni dia buat ujian kepada orang-orang yang berpuasa. Ada 2-3 orang, dia uji sebelum puasa ni. Dia cek kadar kolesterol. Sebelum puasa 245 mg per dl. Saya pun tak tahu apa dia punya istilah yang digunakan. Jadi nak cerita dia punya sebelum puasa 245. Jadi orang yang normal patutnya 200 je lah kolesterol dia. Kadar kolesterol 200. Sebelum puasa 245. Lepas tu selepas 10 hari berpuasa, daripada 245 turun kepada 216 mg per dl. 216 daripada 245 jadi 216. Yang kadar normal yang sepatutnya 200 mg per dl. Apa yang menakjubkan dia kata, kalau nak turun daripada 245 ke 216 ni, orang yang biasa dia kena makan ubat dalam tempoh 4 ke 5 minggu untuk turun daripada 245 ke 216. Tapi orang yang berpuasa selama 10 hari dalam bulan Ramadan turun 216 mg. Tapi puasa yang betul-betul ya. Jangan tak pergi buka puasa dia kelahap macam lagu sehari punya tak makan. Ikut sunnah Nabi SAW, makan patut-patut padan, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk pernafasan. Jadi dia kata ubat ni mahal, tapi dalam masa 10 hari je tak makan ubat, tak makan apa, puasa je 10 hari dengan izin Allah SWT turun kepada 216 mg per dl. Dan disebutkan bahawa tempoh 10 kalau ikut kajian kedoktoran, 10 yang pertama tu dipanggil detoksifikasi, mengeluarkan segala toksin-toksin dalam badan. Itulah orang yang berpuasa ni kan, dia punya keluh dia lain macam sikit. 10 hari pertama tu kencing dia pun color pun lain sikit kan. Kemudian kadang-kadang ada yang demam, ada yang pening kepala, sebab badan mengalami proses membuat toksin dalam badan. 10 hari yang kedua, 10 pertama, 10 kedua, 10 kedua membina sel-sel dalam badan. 10 hari yang ketiga berlakunya proses penstabilan. Disebutkan dalam ni, orang yang 10 hari pertama berat badan dia daripada 70 jatuh 67 kg. Turun 3 kg. Turun 3 kg lah. Tak makan, tak minum kan 10 hari. Kemudian pada hari yang ke-21, 10 yang terakhir tu, dia naik balik 65. Daripada 70 turun 70, lepas tu turun 65. Hari 10 yang terakhir naik balik 66. Dia kata 10 yang pertama ni detoksifikasi, buang toksin. 10 yang kedua membina semula badan ni. 10 yang ketiga penstabilan. Maknanya dah stabil dah badan kita. Kalau kita kekalkan konsisten macam tu, insya-Allah
dengan berkat puasa dari izin Allah SWT, kita akan menjadi sihat. Ceritakan bahawa sebenarnya segala amalan-amalan yang Allah SWT berikan kepada kita ada hikmah. Jadi antara hikmah yang terbongkar oleh orang yang pakar dalam bidangnya, dalam bidang kedoktoran. Mungkin selepas-lepas ni ustaz-ustaz lain kumpulan-kumpulan yang akan kongsi perkara yang lain lah, InsyaAllah. Semoga kita harap bulan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik untuk kita. Kita tak tahu tahun depan jumpa atau tak jumpa. Jadi kita buat yang terbaik tahun ni. Ada azam baru. Hari ni baru hari yang kedua kan. Siapa yang rasa macam nak khatam tahun ni, sempat lagi lah kita plan. 2 hari kedua baru 2 juzuk. Kalau nak qada dan nak qada, InsyaAllah adalah azam kita tahun ni. Kita nak buat yang lebih baik daripada tahun depan, InsyaAllah. Mohon maaf kalau ada salah dan silap dalam tutur kata. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Muslimin wa muslimat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.